Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rakaman ni saya dah install lah Aerion. Okay. Ini saya akan gunakan untuk webcam yang kedua lah. Okay. Nanti tuan-puan install lah dulu dalam Windows, download, install. Kemudian install juga pada telefon, sama ada untuk Android, Google Play, untuk iOS daripada Apple Store. Okay. Jadi untuk kamera atas ni daripada webcam saya, USB webcam ni pada handphone. Okay, saya dah ni lah, dah mirrorkan lah. Okay, jadi nak kongsikan sikit cara untuk kita hasilkan video PDP menggunakan dua software ni. Okay, OBS dan juga XSplit. Jadi saya dah download siap-siap. Okay, jadi tak perlulah tunggu lama sangat. Cuma dari segi pemasangan tu saya dah tunjukkan lagi, saya tak buat lagi. Ini dah terbuang. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan pemasangan software ni, XSplit. Okay, XSplit webcam. Kita akan gunakan XSplit webcam untuk kita buang background belakang ni. Tak cantik kan? Kita buang. Next. Okay, next saja. Next sampai habis. Ni awak. Okay, ni agak lama sikit lah proses. Lepas tu nanti mungkin kita akan ada gangguan sikit dekat Aerion webcam. Minta maaf kalau sepanjang rakaman ni ada gangguan-gangguan bunyi, seperti bunyi aircon, bunyi telefon, bunyi kelas online. Mungkin ada perbincangan sikit di kalangan pensyarah. Tapi saya tak pasti, kalau guna headphone ni mungkin akan lebih jelas lah suara saya. Sebab bila guna headphone ni kita boleh dengar, dan mikrofon ni berhampiran dengan mulut. Jadi dia akan capture apa-apa audio ataupun apa-apa bunyi yang berhampiran dengan condenser mic ni lah. Jadi mungkin kita tak dengar lah bunyi-bunyi yang lain tu. Cuma malas nak guna headphone ni, sebab kalau kita run kelas straight setengah jam, 1 jam, paling-paling lama pun 3 jam pun kita akan rasa rimas. Dan kalau jenis cepat berpeluh tu mungkin tak selesa lah. Jadi ruang pejabat ni kita berkongsi, jadi terpaksalah guna headphone. Kalau kita ada ruang khas khusus, jadi tak ada gangguan lah, dan kita boleh fokus untuk hasilkan video PDP. Okey, sementara kita tunggu download, saya boleh saja nak install OBS, tapi saya tak nak, sebab takut nanti dia akan melambatkan proses pemasangan. Macam laptop office ni, saya punya komputer spesifikasinya, okay, saya gunakan Windows 10 Pro version 20H. Kemudian RAM ni saya dah tambah. Okay, dan ada graphic card Nvidia. Nvidia berapa je? Sekejap saya check. Nvidia, mana Nvidia nya? Okay, jadi untuk ni saya guna Nvidia mana? Computer Lab sebenarnya ni. Mana Oh, System Information rasanya. Ni Quadro K620. Okey, jadi dah siap kita launch XSplit. Jadi kita akan gunakan XSplit ni untuk kita buat background. So tick dan finish.
Okay, kita tak nak import apa-apa, kita klik no. Ni dia akan buat calibration sikit. Tunggu tak lama, sekejap je, mungkin kurang daripada 2 minit. Dia akan test kita punya hardware. Kalau ada error lah. Kalau bernasib baik, Alhamdulillah. Okay, settle. Jadi webcam pun dah detect, hardware pun dah settle. Kita klik continue. Ni kita boleh skip. Jadi ada dua webcam sekarang ni. Funtech saya yang sini dan juga pada handphone. Jadi saya akan gunakan telefon ni, okay, daripada Arion webcam. Okay, nampak cuma ada watermark lah dekat atas tu. Jadi kita nak buang background, kita klik remove. Okay, kalau nak tukar background lain boleh, ikutlah. Tapi untuk tutorial ni saya akan tunjukkan menggunakan remove background lah. Dan yang ni kita boleh minimize. Tak nak pun boleh, letak tepi. Kau sampai 3 video. Atas sikit. Okey, settle. Untuk Xsplit kita akan sambung dengan pemasangan OBS. Untuk kita sediakan video PDP ni, sebaik-baiknya tuan-puan prepare lah dulu slide. Jangan dah terlalu panjang sangat. Macam saya, untuk contoh ni saya gunakan satu topik terus. Jadi semua sekali lebih kurang 42 slide. Jadi kalau 42 slide ni mungkin kalau buat straight mau rekod lebih kurang dalam 3 jam. Jadi tak sesuai, buatlah satu topik. Pecahkanlah slide-slide tu supaya kita boleh estimate rakaman video tu dalam 15 hingga 30 minit. Dan mudahlah kita nak upload dalam YouTube. Dan mudah juga untuk proses rendering. Bila kita pecah-pecahkan, risiko untuk buat kesilapan tu kurang sikit lah. Okay, next. Untuk video ni kita akan gunakan PowerPoint sahaja. Mungkin siri video akan datang, saya akan tunjukkanlah tools lain. Okey, kita tunggu sikit saja. Sikit lagi. Okey, siap. Kita terus launch lah. Finish. Yang ni saya boleh minimize. Untuk rakaman ni saya rakam guna screen recorder. Jadi kualiti dia mungkin tak berapa bagus berbanding dengan kita gunakan OBS. Jadi yang ni kita pilih yang kedua untuk offline recording. Kalau nak buat live streaming dekat IG, Facebook, YouTube, boleh pilih yang atas lah. Okay, kita gunakan offline video. Pilih yang kedua tu. Next. Yang ni kita biar je. Ni komputer dah configure dah yang mana setting yang terbaik. Next saja. Ni summary je. Apply setting. Okay, dah siap. Okay, untuk rakaman saya tak nak buang masa. Kalau tuan-puan perhatikan, kita ada scene, ada source, ada audio mixer, ada scene transaction, ada control. So dalam butang control ni kita boleh gunakan untuk rakaman dan sebagainya. Ni kita boleh set lah scene apa yang nak guna. Macam contohnya macam template lah. Okay, first of all, ni nanti kita akan sentuh kemudian. Okay, kalau tuan perhatikan dekat bahagian audio mixer ni, ada nampak level-level ni kan, macam dalam studio rakaman tu. Jadi kalau kita perhatikan indikator ni berada dalam kawasan hijau, jadi suara rakaman kita tu agak perlahan ataupun kurang jelas. Sebaik-baiknya berada di zon kuning ni, okay, untuk dapat kualiti audio yang baik lah. Tapi kalau indikator ni melampau-lampau berada dalam zon warna merah, nanti hasil video tu kurang baik dan agak pecah. Okay, kalau guna webcam tu nanti mungkin kena adjust sikit lah dekat bahagian filter. Okay, cakap tentang filter, apa yang kita perlu buat ialah untuk pastikan kita punya audio ni berada dalam zon kuning. Jadi
kita boleh je adjust kita punya slider ni. Okay, ikutlah setting masing-masing. Sebab suara masing-masing tu agak beza. Macam suara saya agak kuat dan lantang, jadi mungkin saya perlu turunkan sikit. Okay, kalau suara-suara yang halus tu bolehlah slide ke maksimum. Dan ada beberapa filter yang perlu ditambah lah. Okay, kita mulakan dengan filter yang pertama. Untuk audio, kita perlu noise suppression, kita perlu noise gate dan compressor. Yang lain-lain tu boleh nak tambah, tapi untuk banyak lagi ni, nak advance sikit boleh lah gunakan yang lain tu. Tapi memadai kita dapat gunakan 3 filter ni sahaja. Okay, untuk method yang pertama, noise suppression, kita pilih RN noise, pilih yang high quality. Kemudian untuk noise gate, ni kita nak buang background bunyi-bunyi yang tak kita kendaki. Okay, contoh bunyi kipas, bunyi aircon, bunyi telefon dan sebagainya lah. Antara lingkungan negatif 35 dB. Okay, dan open threshold ni adalah untuk bahagian kita capture suara. Jadi untuk dapatkan suara yang jelas, saya buat negatif 25 lah. Kalau kita gunakan webcam dan kedudukan ni jauh, mungkin kita boleh turunkan lagi, kita perlu naikkan lagi dB. Sebab ni negatif kan, so nak naikkan kita kena naikkan lah. Jadi bergantung kepada kesesuaian masing-masing. Yang lain semua okey, tak perlu usik. Kompresor yang ni saya suka setting output gain sebagai negatif 3 dB. Kita nak boost sikit. Kalau tuan-puan dah lupa setting ataupun dah lupa setting lah, nak kembali kepada default, klik saja default untuk setiap satu filter. Kalau dah selesai, klik close. Okay, bagi sesiapa yang tak ada langsung mic ataupun nak gunakan mikrofon tambahan, boleh pilih tambah dekat sini bahagian source. Okay, bahagian source ni kita bertambah lah sumber-sumber lain. Video kalau nak masuk boleh, nak masuk tag pun boleh. Okay, input, capture. Okay, letak situ. Katakanlah saya letakkan external microphone. Katakanlah kalau ada mikrofon tambahan kan nak letak sebelah sini supaya kita boleh hasilkan audio yang lebih baik. Okay, klik OK dan sama set. Kita pilih lah, contoh saya pilih, contoh lah saya gunakan webcam saya ni sebagai mikrofon sebab ada built-in mikrofon. Okay, kemudian kita perlu klik kanan, filter, sama macam tadi, 3 tu juga, noise suppression, noise gate dan juga compressor. Setting yang sama. Ini high quality, noise gate kita buatlah negatif 35. Ni kena adjust, kena try and error saja. Okay, kena compressor saya boost up 3 dB. Okay, selesai. Kemudian hamparan kita kosong kan, kita boleh letak background. Katakanlah saya letak background, okay, image, okay, background. Okay, dan kita letaklah, kita browse lah, pilih lah background mana kita rasa sesuai. KG pada situ. Saya tak pasti ada ke tak saya punya contoh background. Ada ke? Tak nampak lah. Okay. Kejap saya nak letak. Saya dalam, tak pasti ada tak background contoh. Terpulanglah tuan-puan nak letak background apa yang rasa menarik tu. Tak dapat apa-apa lah dekat sini. Okay, tak apa. Katakanlah tuan-puan nak cari dekat internet. Wallpaper. Pilihlah background yang mana yang menarik, yang sesuai lah. Okay. Macam cantik je kan, tapi kita beli tak nak. Cari yang free lah. Ini optional saja tau. Kalau tuan-puan nak buat, nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Ni free ni. Ni sebagai contoh saja. Saya suka ambil yang semaksimum mungkin.
contoh saja ya. Mana tak download lagi ni. Okey. Dah download ke? Thank you for downloading. Oh, belum. Contoh saja. Download file. Atau download. Okey, saya download kat sini. Okey, ada free wallpaper. Pergi dekat download. Ini terpulang lah. Kalau letak kat tempat lain, carilah dalam directory lain. Okey, ni sekadar kita nak buat stage belakang saja. Dan kalau kita nak buang watermark, tak ada masalah. Kita klik kanan, transform, edit transform. Agak-agak lah, top tu mungkin 10. Dan bawah ni saya nak buang sikit, 10 juga. Tak nak 30 rasanya. Okey, cantik. Dan kita boleh adjust lah kita punya background kalau perlulah nak buat. Ni adjust lah sendiri. Ni kalau terlebih tu tak ada masalah. Okey, kita dah buat background. Kemudian kita letakkan kita punya webcam. So kita ada XSplit. Kita tambah. Kita pilih video capture device. Dan saya namakan sebagai XSplit. Senang saya nak cari. Dan okey, so kat sini dia akan pilih device daripada mana-mana kan, Funtech ke. Macam sekarang ni Funtech saya sudah guna, jadi saya gunakan XSplit. Okey, akan papal kat situ. Okey, kita dah ada. Tara, bolehlah adjust sikit. Okey, so yang ni, garisan ni kita punya frame rakaman video. Jadi saya akan record juga skrin ni. Sekejap lagi lah. Okey, saya nak share. Macam sekarang ni saya gunakan 2 monitor tau. Okey, saya nak tunjuk yang tak ada external monitor dulu. First of all, kita kena buka dulu kita punya nota. Sekejap ya. Saya ambil satu contoh nota sesi lepas. Nota ni agak panjang, 46 slide. Saya nak tunjuk sikit je. Nota tapi satu. Okey. Okey, nota. Jadi kalau kita nak, kalau ada monitor komputer yang skrin besar sikit ni, okey lah. Okey, kita nak buat, kalau kita nak keluarkan nota kita dekat situ, ni kita boleh kecilkan lah sikit tuan-puan. Dia tak mengganggu pun sebenarnya. Ni kita boleh lah besarkan sikit, supaya nanti kualiti gambar tu agak jelas. Okey, jadi kita boleh tambah. Kita pilih window capture. Ni kita letak lah PowerPoint. Jadi setiap kali kalau kita buka file baru, memang kita kena buat barulah. Power pula. Okey, PowerPoint. Okey, kemudian kita pilih lah. Macam sekarang ni saya ada satu file saja. Okey, klik macam tu. Kalau tuan-puan tak buka kita punya file, nanti dia tak appear dekat sini tau. Okey, so yang ni tick lah, capture dengan alien area. Okey, dah ada dekat situ. Settle dah. Pastikan kita punya image ni mesti berada di atas. Tarik lah source kita ke atas, baru dia akan duduk di layer atas. Tu nampak tu dah timbul kan. Okey, kalau rasa-rasa slide kita tu kita nak nampak cantik je kan, kita boleh pergi klik kanan. Ini ya, PowerPoint, klik kanan. Boleh je klik kat sini, tak ada masalah. Okey, dia ada merah tu kan, edit transform. Aja kita adjust lah kita punya sizing slide kita tu. So 20, 200. Oh, terlalu sangat. 100 saya try dulu. Okey, dah cantik lah tu. Nampak masuk fit tu kan. Dan sebelah kanan ni mungkin sikit saja. 50 saya cuba dulu. Oh tak, 30 lah. Tak boleh 20. Cantik, ada ruang sikit. Kemudian yang atas tu kita boleh adjust 200. Kalau tak okey, letaklah 400 ke. Ni boleh alih. Melampau sangat.
300 tak cantik. 290 pun tak cantik. Kita try last 270 lah. Boleh lah kan. 250 lah. Boleh lah. Kemudian bawah ni 250. Oh, tak best. 200 try. Boleh lah. Ni kalau dapat adjust sikit lah nanti. Kita tengok. Ni kita boleh besarkan. Logo poli tak nampak lah. Kita adjust sikit. Transform. Okay, top tadi 210. Okay, cantik. Bawah 180 mungkin. 190. Okay dah, cantik. Dah dapat. Tapi ni kalau rasa geram nak turun lagi boleh, tak ada masalah. Kita try lah 10 ke 110. Cantik. Ni mungkin sikit je kan. 30. Rasanya 25 je sesuai ni. Okey lah kan. Ni boleh lah letak 105 rasanya. Just nice. Okay, dah siap untuk kita punya background. Ni kita boleh besarkan. Cuma kalau tuan-puan perasan dekat atas ni ada watermark lagi tau. Kejap saya alihkan dulu ni. Ni boleh adjust ni. Salah tarik. Minta maaf. Nampak ada split tu. Ni wallpaper kita tarik balik lah. Ni kalau rasa tak okey, boleh je kita crop. Nak bagi dia fit. Okey, apa yang kita tak buat, bahagian bawah lah saya tak potong lagi. Okey rasanya. Nanti kita boleh adjust lagi. Tak cantik. Tak apalah. Boleh lah. Okey, slide kita dekat situ. Saya dekat situ. Tapi ada watermark kan, tak cantik. Jadi apa kita perlu buat, kita boleh pergi dekat bahagian. Sekejap, saya nak tengok dulu dia rakam tak ni. Jangan nanti saya cakap sorang-sorang je, tak rakam. Rakam. Tak apa, tak tepi. Okey, dah cantik dah. Apa yang kita perlu buat ialah kita nak kena buang add split ni. Klik sampai dia warna merah tu, ataupun kita klik dekat sini bahagian sources, filter. Ni kan nak markup, nak touch up lah. Saya tak nak pergi situ dulu. Kejap lagi. Edit transform. Okay, jadi dekat sini add split tu kita nak kena buang agak-agak dalam top tu. Mungkin 200. Tak boleh. 100 dulu. Dah cantik lah. Kemudian kita nak buang sisi sini dan sini. Kita nak buang kanan dan kiri 200 dan right 200. Kalau rasa-rasa ada ruang kosong tu boleh potong lagi. Mungkin 400. Buatlah 300. Try dulu. Okey lah, ada ruang sikit. Okey, kita alih dan kita boleh resize. Ikutlah size macam mana tuan-puan nak. Harap-harap size yang tuan-puan buat tu tak mengganggu lah kawasan yang kita nak kongsikan video PDP. Okey, siap. Dan kita letakkan kita punya slide. Adjust sikit. Tak ada nampak boring sangat kan. Tak nak letak background belakang tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi tuan-puan teruskanlah. Okey, ajar apa semua tu. Okey, untuk kita hasilkan video PDP yang agak teratur dan bersistematik, kita boleh gunakan notes. Dan bawah ni kita type lah apa-apa kandungan yang kita nak. Assalamualaikum, selamat sejahtera sebagai skrip kita untuk kita laksanakan video PDP. Selamat sejahtera. Kadang-kadang kalau kita cakap spontan, mungkin kita terlepas pandang. Apa khabar semua. Jadi bolehlah buat untuk slide sampai last slide. Habis tu.
Okey, kalau kita guna jenis ni mungkin ada masalah dari segi penghasilan kita punya video PDP, terutamanya dari segi ni pasal tak ada apa tu correction. Okey. So komputer kita ni ataupun Microsoft PowerPoint ni dia detect dia detect ada kesilapan bahasa dan sebagainya, pembetulan. Jadi tak menarik dan efeknya tak ada dekat sini. Jadi saya tak berapa syorkan lah tuan-puan buat macam ni. Tapi untuk kes-kes yang ada satu monitor saja bolehlah pakai. Tapi untuk kes yang ada 2 monitor, okay, jadi kita boleh hasilkan video PDP yang mungkin lebih menarik dengan adanya kita letakkan efek-efek. Okey, jadi saya nak off dulu. Kita boleh disablekan, tutup mata dia. So kita boleh tambah external monitor. Pilih display capture. Saya gunakan external monitor macam kita gunakan projector dalam kelas tu. Okey, jadi saya pilih display yang kedua, external monitor saya. Jadi adjust lah, ikutlah kesesuaian masing-masing. Okey, macam biasa external monitor ni mesti berada di bawah. Okey, kita punya image dekat atas. Kita besarkan saiz dia. Okey, dah selesai. Kemudian kita akan gunakan PowerPoint. Okey, so nampak nampak lagi cantik lah bila kita letakkan animasi dalam kita punya PowerPoint. So nampak pergerakan tu lebih menarik lah. Okey, dan kita boleh kawal pada skrin yang kedua. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi saya rekod untuk jadi dah ready, boleh try terus rekod. Okey, so sekarang ni saya tengah banyak buat rakaman, jadi ada masalah sikit. Jadi so klik next. Kita ajarlah macam biasa. Jadi bila kita buat macam ni, jadi hasil video tu agak menarik sikit lah berbanding dengan kita buat secara menggunakan app sahaja. Okey, maaf, berbanding dengan kita gunakan ni source daripada kita punya screen application kita. Ni kita share monitor terus. Jadi senanglah sikit, cantiklah sikit kan. Kita buat macam ni. Contoh sajalah, saya punya slide ni pun tak cantik sebenarnya. Okey, letaklah apa-apa yang patut. Dan slide tu tak perlulah banyak sangat wording. Memadai kita letak simple point dan kita buat penerangan dalam kita punya video PDP. Okey, alright. Jadi sebaik-baiknya kita prepare lah sebelum kita nak rakam. Kita buat skrip dulu untuk semua slide. Okey, kemudian dari segi bahasa tu kalau boleh kita kurangkan lah. Dari segi kesilapan penyampaian, macam saya ni tersasar sebab saya memang tak ada buat skrip. Memang saya cakap spontan je ni. Okey, jadi itulah saja sedikit perkongsian yang saya dapat kongsikan di dalam video ini. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, persoalan, bolehlah ajukan kepada saya. Okey, sekian dahulu. Mungkin untuk video akan datang saya akan kongsi tools-tools lain. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba.